Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hampir setiap hari kita selalu mendengar tentang kisah lumba haram. Ada yang berani berlumba serta melanggar arahan perintah kawalan pergerakan. Antara kesalahan lain yang dikesan ialah tiada lesen memandu, tiada cermin sisi, nombor flat fancy dan sebagainya. Hari ini UTV Media berkesempatan bersama Pertubuhan Jentera Y Suku di Petaling Jaya. Sekali lagi diucapkan tahniah kepada mereka kerana berjaya menjalankan program sumbangan ini. Generasi bersatu. Generasi bersatu. Generasi bersatu. Nama saya Muhammad Nushairi bin Muhammad Rusli. Saya mewakili Pertubuhan Jentera Y Suku Selangor. Pada hari ini telah melakukan satu sumbangan asnaf sempena bulan Ramadan Al-Mubarak bagi tahun 2020. Pertubuhan Jentera Y Suku ini adalah pada mulanya sekarang ini adalah berorientasikan kepada sukan dan rekreasi, dan pertubuhan ini lebih memberi fokus kepada mereka yang meminati sukan pemotoran di Malaysia, khususnya di negeri Selangor, dan pusat pengurusan ketika ini kami jalankan di kawasan Petaling Jaya, dan ahli kami terdiri daripada kalangan-kalangan belia dan juga peminat-peminat sukan motor di kawasan Petaling Jaya ketika ini. Dan jumlah keahlian kami ketika ini berada di sekitar 350 orang. Jentera Y Suku ini ditubuhkan pada tahun 2019. Kami bermula dengan 7 orang ahli. Kemudian kami bergerak selangkah ke hadapan dengan menambahkan jumlah keahlian sehingga pada hari ini 350 orang. Jadi kita melihat bahawa Jentera Y Suku ini memberi fokus kepada golongan belia dengan melakukan aktiviti sukan pemotoran yang positif, dan pada tahun lepas kami telah mengadakan satu konvoi ke Gunung Lang, Perak. Jadi kami mengharapkan supaya pertubuhan ini terus mendapat sokongan daripada masyarakat dan golongan belia, khususnya kepada mereka yang suka kepada sukan pemotoran, dan boleh bertemu dengan wakil-wakil kami di kawasan Petaling Jaya, di kawasan Petaling Jaya Selatan 4, di kawasan atas tapak pasar malam ini. Assalamualaikum, nama saya Amirul Faizal bin Osman. Okey, saya ni sebagai selaku Presiden Y Suku Selangor lah, mewakili kawan-kawan anak-anak belia di Petaling Jaya lah untuk, dan hari ni kita buat sumbangan kepada asnaf-asnaf keluarga yang memerlukan lebih kurang dalam 60 orang yang layak menerima sumbangan daripada kami lah. Ni perancangan tu memang adalah, tapi buat masa ni kita tengah mengumpulkan ahli-ahli yang untuk masuk dalam persatuan kita untuk pergi lebih jauh lagi lah, sampai ke satu Malaysia, dan perancangannya. Kami mendapat maklumat mereka melalui daripada ahli-ahli kami. Ahli-ahli kami akan pergi mencari keluarga asnaf yang memerlukan, dan ada beberapa kriteria yang perlu mereka patuhi sebelum kita memberi sumbangan kepada mereka. Jadi pertubuhan kita pada hari ini, Jentera Y Suku, ingin membuat satu galakan kepada pertubuhan-pertubuhan lain di kawasan Petaling Jaya. Dan seperti sedia maklum, pada hari ini kita bukan sekadar Jentera Y Suku saja yang membuat sumbangan, tapi kita bekerjasama dengan dua pertubuhan yang lain, iaitu Pertubuhan Jalinan Silaturahim dan juga Pertubuhan Penjaja PJCC di kawasan ini. Serta kita juga mengadakan kolaborasi yang kita mendapat bantuan sebenarnya daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM yang memberi sokongan. Kalau kita melihat bahawa
bantuan ini amat diperlukan. Kami tidak berorientasikan kepada politik, tetapi kita berorientasikan kepada sukan dan rekreasi dan memerlukan bantuan dan sokongan daripada parti-parti politik yang boleh memberi bantuan kepada kami, kerana kami ni terdiri daripada golongan belia, dan kami ni apabila golongan belia ni, kita ni baru nak hidup, baru nak bangun, jadi kita memerlukan sokongan dan bantuan dan mengharapkan kepada individu-individu yang ingin mengadakan kerjasama dengan Jentera Y Suku Selangor, bolehlah berjumpa dengan kami dan mungkin kita boleh mengadakan perbincangan selepas ini lebih lanjut untuk kita membantu kepada seluruh rakyat dan masyarakat di kawasan Petaling Jaya. Jadi sekali lagi, Jentera Y Suku Selangor, saya mewakili pertubuhan ini mengharapkan supaya kita dapat menjalinkan lagi kerjasama dan usaha-sama dengan pertubuhan-pertubuhan lain di kawasan Petaling Jaya. Nama dia? Ko Abdul Jalil bin Osman dari PJ lah. PJ. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Jentera Y Suku, NGO lah lebih wajib. Ribuan terima kasih lah kerana beri bantuan. Okay. Rumah 7 orang ada. Ada 7 orang semua. Yang kerja berapa orang ada yang susah ada. PKP yang sebelum ni ada PKP kan? Yang kerja macam mana tu? Itu saya punya anak kecil, semua orang kahwin sudah pergi. Saya punya suami, anak satu baca, Form 5 baru sudah habis. Saya cucu nak tengok. Saya punya anak semua kahwin Sri Muda ada sana. PKP semua orang pun kena juga lah. Ya. Ada susah sikit lah macam mana? Tak, ini tadi tu hari ada bagi-bagi yang sikit-sikit. Boleh. Terima kasih ya. Mungkin nak ucapkan kepada mana? Terima kasihlah pada pertubuhan NGO Persatuan Silaturahim PJS lah kerana beri bantuan kepada saya dan keluarga dan yang lain-lain juga. Sangat-sangat terima kasihlah. Yang pasal yang PKP yang pasal 4 ni yang dapat perjalanan kita buat kawasan boleh pergi jauh kan, apa pendapat? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya memberikan sedikit ulasan ataupun pandangan dari segi sudut generasi baru. Pada saya ambil satu main big topic yang paling besar saya katakan, iaitu PKP ini dijalankan ia adalah satu tindakan yang sangat baik daripada pihak kepada pihak kerajaan terhadap masyarakat, kerana kita perlu merasakan yang penyebaran wabak penyakit COVID-19 ini juga boleh memudaratkan bukan pada kita, pada satu orang saja, tapi pada seluruh masyarakat. Dan pada saya baru-baru ini kita juga diberi satu maklumat baru berkaitan dengan Perintah Kawalan Bersyarat. Ya. Pada saya mempunyai faktor pandangan berkaitan dengan pulang ke kampung dan sebagainya. Ya. Keputusan ini bukan hanya dibuat atas dasar tanpa usul kaji ataupun analisa. Pada saya, pihak kerajaan adalah yang terbaik dari segi kepimpinan, bagaimana mereka mengubal satu keputusan dan perbincangan sebagainya. Saya rasa ada positif dan negatifnya. Jika pulang ke kampung dalam keadaan yang masih masih kritikal dan sebagainya, ia memberi kesan impak pada kawasan kampung yang tidak terdedah kepada COVID-19. Dan kita juga perlulah, jika diberi kelonggaran ataupun kebenaran untuk pulang, kita jangan lupa dan alpa pada standard operating procedure yang ditentukan oleh pihak kerajaan untuk kita, supaya mengikut standard yang diberi, ya, supaya kita dapat mencegah dan memutuskan penyebaran wabak ini. Kerana kita tidak berani untuk katakan yang kita adalah negatif 100% selagi kita tidak menjalankan sebarang ujian-ujian yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk pastikan yang kita adalah bebas daripada COVID. Pada saya, jika anda ke mana-mana dan ada kelonggaran yang diberikan pada pihak kerajaan, pastikan kita sentiasa mengikut standard operating procedure yang baru dan kita mesti amalkan a new normal pada saya. Itu. Okey, saya wakil penjaja Satuan Penjaja PJS 5 PJTC, Muhammad Dazuri bin Idris. Satuan ini mempunyai 20 hingga 30 ahli, membuat program bersama penduduk kali kedua lah ni. Pasal kita pun baru ditubuhkan
daripada tahun lepas. Sekarang kita menahukan yang juri adalah salah satu ahli jawatankuasa Pertubuhan Persatuan Penjaga PJS 5 PJCC. Okey, sekarang ni boleh tarik tak penjaga yang belum masuk ahli ke? Kalau boleh kita memang nak lagi ramai lah yang jadi ahli, pasal di sini kita akan dapat membantulah dari segi meningkatkan ekonomi, macam-macam lagi lah. Benda apa yang permasalahan lah kita boleh kongsi bersama. Lepas tu kita akan buat program-program kebajikan, apa yang untuk meningkatkan ekonomi peniaga-peniaga. Persatuan kami juga berharap peniaga-peniaga yang belum menyertai menjadi ahli ataupun yang ingin menyertai lah kami, supaya ramai-ramai masuk, supaya kita boleh bekerjasama dan memudahkan apa yang boleh kita boleh kita kongsikan. Okey, kepada sesiapa yang ingin menyertai persatuan penjaja kami boleh menghubungi saya 011 11 20 8975. Encik Gamzuri. Nama saya Zaharin bin Hani, wakil daripada Pertubuhan Jasa Silaturahim, terlibat dalam program pengagihan barangan asas seramai 60 orang. Tabungan ni kita ada 3 NGO, iaitu PBM, Waisuku dan Pertubuhan Jasa Silaturahim. Selepas ini kita akan membuat lagi pengagihan barangan asas untuk second trip dan seterusnya lah. Pertubuhan Jasa Silaturahim ditubuhkan kerana untuk membantu keluarga asnaf, ibu tunggal, anak-anak yatim dan orang-orang tua di sekitar tempat.